Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hayyakumullah jami'an ila al-liqa' as-sabi'. Jadi untuk sesi yang ke-7 ni insya-Allah kita akan bincang tentang sejarah fiqh pada zaman moden, iaitu zaman selepas imam dan zaman selepas pasca imam, iaitu anak-anak murid imam mujtahid, dan selepasnya lagi iaitu dianggap sebagai zaman moden lah, zaman moden. Jadi sebelum ni kita dah habis perbincangan sejak zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sampai dan tokoh-tokoh yang muncul. Boleh kita ringkaskan kepada 9 poin utama. Yang pertama adalah permulaan zaman, permulaan era ni start daripada mana, kemudian berlakunya kejumudan. Dia dah tak berkembang lagi pergerakan ataupun gerakan fiqh. Kemudian yang ketiga, berlakunya fanatik dalam mazhab. Keempat, qawanin, iaitu undang-undang buatan, undang-undang manusia, yang mana seperti yang kita ada mahkamah, dan bukan semuanya mahkamah syariah, ada mahkamah yang bukan syariah. Kemudian yang kelima adalah percetakan ilmu-ilmu turas ni. Keenam adalah ijtihad secara jamaah, secara ramai dan bukan individu seperti imam mazhab, dan adanya institusi kefatwaan ataupun institusi fiqh. Ketujuh adalah pembaharuan dalam penulisan, cara menulis fiqh. Ke-8 adalah pembaharuan dalam pendidikan ataupun pengajaran fiqh. Dan ke-9 iaitu yang terakhir adalah kita mengambil faedah daripada revolusi maklumat dan komunikasi. Dengan ada internet dan sebagainya ni, macam mana kita nak hubung kaitnya dengan perkembangan fiqh. Okey, baik. Permulaannya kita kata bermula daripada pertengahan kurun ke-13 sehingga zaman sekarang, iaitu zaman dah agak lewat hijrah, kemudian sampai ke sekarang. Jadi alam Islam pada permulaan era ini dia telah at-tada'du' ataupun dia telah mengalami agak jumuklah, ataupun dia dah tak berkembang lagi. Sebab sebelumnya sangat rancak. Jadi seperti mana-mana kehidupan ataupun seperti plot di dalam cerita, bila ada puncak, maka dia tak sentiasa berada di puncak. Maka waktu itulah dia mula merudum, apatah lagi diikuti dengan negara-negara Islam ketika itu, Daulat Osmaniyah juga dah lemah dan nak jatuh, maka sehinggalah akhirnya jatuh juga. Maka sistem khalifah, yang mana khalifah ni yang mengangkat mazhab-mazhab ni tadi. Kita dah bincang sebelum ni, ada mazhab yang kukuh di sesuatu daulah sebab khalifah ataupun pemerintah ketika itu cenderung kepada mazhab sekian. Jadi dia ada support yang kuat. Jadi kalau politician ataupun ahli pemerintah juga jatuh, maka ketika itu mazhab-mazhab fiqh juga lemah. Baik, seterusnya kejumudan. Kejumudan gerakan fiqh ni kita nampak jelas dalam banyak negara Islam permulaan era ini. Apa punca diorang jadi jumud? Yang pertama sebab penguasaan atau penjajahan Eropah yang telah berlaku sehingga menyebabkan dia telah memijak ataupun telah
menguasai kebanyakan negara Islam. Jadi bukan setakat mazhab, tetapi Islam itu sendiri telah terjejas. Kemudian yang kedua adalah taqlisul ulum syar'iyah. Orang mula dah tak dekat ataupun dah jauh dengan pendidikan syariah. Sebab tadi dah dijajah, kemudian masyarakat pula menjauh, maka sebab tu kita kata gerakan semakin lemah. Kemudian yang ketiga ataupun illa anna Allah, baiklah. Ini kerana nota ni dibuat oleh tokoh ataupun oleh institusi di Arab Saudi, maka di sini dipujilah salah satu tokoh yang memberi pengaruh yang besar untuk pembaharuan gerakan fiqh yang asalnya jumud tadi, antaranya yang diusahakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wafat pada tahun 1206 di Najd, dan berpanjanglah sehingga ke zaman sekarang. Baik, kemudian antara ulama juga yang tadi gerakan tokoh yang moden lah, tapi secara terperincinya setiap mazhab tu sendiri ataupun ada tokoh-tokoh lain ilmuwan Islam yang telah membuat pembaharuan gerakan fiqh ini daripada jumud kembali hidup. Jadi antara tokohnya adalah Ibn Abidin Al-Hanafi, wafat pada tahun 1252. Dia ada kitab dalam mazhab Hanafi lah yang menjadi pegangan oleh penganut mazhab Hanafi. Kemudian Abdul Qadir Ibn Badran Al-Hambali. Ini antara menarik lah untuk kita, siapa-siapa yang minat nak menekuni untuk kenal mazhab Hambali ni macam mana, dia ada tulis. Syekh Abdul Qadir Ibn Badran Al-Hambali, dia tulis Madkhal ila mazhab Imam Ahmad. Introduction to mazhab Imam Ahmad. Kemudian ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, kata silap ni di Mesir. Dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di, yang kita dah baca dia punya nazam dia dalam Qawaid Fiqhiyah. Qawaid Fiqhiyah, tulisan dia lah, Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di, guru kepada banyak masyayikh di Madinah sekarang, di Arab Saudi sekarang ni lah. Wafat pada tahun 1376. Okay, kemudian ada beberapa tokoh lagi yang banyaknya sebenarnya disebut daripada mazhab Hambali dan daripada Arab Saudi lah. Sebab macam mana sebut tadi, nota ni ataupun buku ni dia ditulis di Arab Saudi. Jadi banyak tokoh-tokoh, walaupun dia sebut tokoh lain juga, tapi banyaknya tokoh di Saudi. Kemudian kita ada Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, iaitu mufti pertama Arab Saudi. Sekarang kita dah ada mufti yang ketiga. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, yang terkenal dengan tafsirnya, tafsir Adwa'ul Bayan. Tapi tafsir itu agak panjang lah, bukan untuk beginner sangat. Dia tafsir ayat Al-Quran yang diterangkan daripada ayat Al-Quran sendiri. Ayat Al-Quran saling menerangkan ayat Al-Quran seperti yang kita belajar dalam ulum tafsir, ulum Quran. Ada tafsir yang ditafsirkan dengan, ada ayat ditafsirkan dengan Al-Quran, ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis. Tetapi Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, dia memang menekuni tafsirnya, dia penuhkan dengan tafsir ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Cuma untuk beginner, saya galakkan untuk tafsir As-Sa'di lah. Dia lebih mudah, ada satu jilid sahaja. Okay, kemudian Syekh Muhammad Tahir Ibn Ashur buat pembaharuan dalam ilmu maqasid. Dalam ilmu maqasid, dia ada kitabnya yang masyhur dalam kitab, dia antara tokoh maqasid lah, selepas datangnya Asy-Syatibi dan lain-lain. Ini boleh rujuk video ana, dah hampir siap, tentang maqasid syariah. Kemudian Ali Al-Khafif, yang wafat pada tahun 1398. Jadi tokoh-tokoh ni lah buat pembaharuan fiqh. Dia pembaharuan fiqh ni maksudnya dia bukan tokoh tambah dalam agama. Bukanlah dia buat benda baru yang tidak dibuat oleh ulama-ulama dulu, tapi dia tajdid di sini bermaksud kita kembalikan
We return back to the basic. Sebab perkataan tajdid disebut banyak juga dalam hadis dan dalam kata-kata para ulama. Saya sebutkan satu hadis. Cuma ada khilaf tentang kesahihan hadis ni, cuma ada yang kata sahih, ramai kata sahih. So ana sebutlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah oleh Al-Imam As-Sakhawi. Nabi sebut hadis sahih, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah, sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini setiap 100 tahun, ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Setiap 100 tahun Allah akan bangkitkan seorang yang memperbaharui agama ni. Jadi di sini bukanlah setiap 100 tahun maksudnya akan ada pembaharuan. Maksudnya daripada Islam tu lama-lama makin tukar. Tidak bersalin kulit, tidak. Tapi dia kembali kepada ajaran yang asal. Yang mana kita tahu bila kita semakin jauh dengan Nabi, semakin senang kita nak menyeleweng. Sebab itulah zaman sebelum Nabi pun agak panjang daripada Nabi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi banyak berlaku syirik. Sehingga di Kaabah ketika itu lebih kurang 360 berhala ada kat situ, ada disebutkan dalam kitab sirah. Ala kulli hal, semakin jauh semakin mudah menyeleweng. Sebab kita punya sumber tu dah jauh. Nabi tu dah jauh meninggalkan kita. Jadi Allah kurniakan, disebut dalam hadis sahih ni, Allah kurniakan setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Key point di sini adalah memperbaharui ini bukan maksudnya dia bawa benda baru, bawa benda yang bukan daripada Islam, tetapi dia mengingatkan balik ataupun we return to basic, kembali balik benda yang kita dah tinggalkan sebelum ni. So dia nampak macam baru, tetapi sebenarnya dia kembali kepada asal. Itu yang dibuat oleh syekh-syekh yang kita sebutkan tadi. Dan antaranya didukung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi lah. Ala kulli hal, tempat-tempat lain pun ada. Di Mesir kita dah belajar, Antum pun belajar, Syekh Muhammad Abduh dan lain-lain, Jamaluddin Al-Afghani. So tu antara tokoh-tokohnya. Okay, jadi perkataan tajdid ni mungkin saya boleh katakan untuk contoh mudah macam kita renew pasport ataupun renew lesen. Adakah maksudnya bila kita renew, contohnya 5 tahun mati, so kita bawa lesen tu perbaharui. Adakah lesen yang sebelum ni kita tak ada lesen, lepas tu tiba-tiba ada lesen yang berbeza? Tak, lesen tu juga. Cumanya dia kembali kepada yang asal. Nak hidupkan. So basically tajdid min hadza al-qabil. Dengan maksud ni lah. Bukan dengan maksud yang mungkin kita terfikir, iaitu bawa benda baru. Bawa benda baru di dalam agama yang luar daripada agama ni salah lah. Yang disebut di dalam hadis sebagai bid'ah. Okay, seterusnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, ala kulli hal yang tadi ni, kebanyakannya daripada Saudi lah, banyaknya ada daripada luar. Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah mufti yang kedua selepas Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Dan yang sekarang ni adalah Syekh Abdul Aziz juga Al-Syekh. Abdul Aziz Al-Syekh, mufti yang sekarang, mufti Arab Saudi yang ketiga, seorang yang buta. Syekh Muhammad bin Utsaimin dah meninggal juga, tapi ni antara yang dekat lah, 1421, sekarang 1446, so tak lama juga, cuma tekilan juga, saya tak sempat jumpa, cuma dia ada anak-anak muridnya lah yang kami belajar dengan dia. Wallahu alam. At-ta'assub al-mazhabi. Jadi benda yang berlaku juga pada era sekarang, ni era moden, iaitu daripada 13 Hijri ataupun kurun ke-13 sehingga sekarang lah, 1400 sampai sekarang. So berlakunya fanatik mazhab, fanatik yang tercela. Ini kita dah sebut dalam hukum-hukum mazhab sebelum ni, kan ada 5 hukum
Dan yang tercela tu yang nombor 5, ini yang nombor 5. Istamarra ta'assub, berterusannya fanatik mazhab ni pada awal kurun ke ataupun pada awal kurun lah, awal kurun ke-14 hingga ke pertengahan kurun 14. Kemudian barulah bada'a fi al-intisha' an al-hayat al-ilmiyah tadrijiyan. Al-intisha' ana tak tahu, sekejap ana cari. First time dengar al-intisha'. Ala kulli hal, waktu kurun ke-14 ni lah berlakunya fanatik. Maksudnya fanatik ni dia bukan sekadar belajar mazhab yang tu tak tercela, tapi dia ta'assub mazhab. Maksudnya selain aku salah. So contohnya orang di Malaysia yang bermazhab Syafi'i, tengok orang lain yang datang kan, contohnya daripada India ke daripada Arab Saudi ke yang mazhab lain-lain, datang solat dekat masjid ke apa ke, tengok lain sikit, tak sah, sesat. Maka itu adalah ta'assub al-mazhabi. Inkisyak ni lama-lama menghilang lah. Lama-lama menghilang. Maksudnya pernah berlaku, kemudian dah hilang sedikit demi sedikit sebab kita dah mula mengkaji. Alhamdulillah dengan adanya ulama-ulama tadi tu, dia cuba dekatkan. Untuk makluman antum semua, di Mekah satu ketika dahulu, di Kaabah itu sendiri, berlakunya 4 kali solat. Ataupun dalam serentak ada 4 imam. Kenapa? Sebab masing-masing, setiap mazhab tu ada imamnya. Itu antara waktu puncak ta'assub lah. Yang Alhamdulillah dapat diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan selainnya yang ada di Saudi ni, untuk harmonikan balik. Dia anggap macam bukan mazhab dah, macam agama lah pula. Maksudnya orang yang bermazhab Syafi'i tak boleh solat dengan mazhab Hambali ataupun tak boleh solat dengan mazhab Hanafi sebab tak sah. Memang secara jelas bila kita belajar, kita memang akan ada benda yang kita berbeza. Kita pun dah sebut tadi sebelum-sebelum ni. Cumanya kita tak menghukum. Kita tak menghukum bahawa solatnya tidak sah. Ala kulli hal, itu yang berlaku dan kita telah berjaya singkirkan ataupun hakiskan sedikit demi sedikit, tak ada lagi ta'assub. Wa fi muqabil zalik, tetapi ini juga tercela, iaitu sebaliknya ada juga berlaku li muharabati tamadhubi mutlaqan wa tirah kutubil fuqaha al-mutaqaddimin. Pasca ta'assub ni, alhamdulillah ta'assub dah dihakis, muncul pula gerakan untuk menolak mazhab, memerangi mazhab dan cuba buang kitab-kitab fuqaha yang dahulu. Maksudnya apa? Contoh, kamu mazhab Syafi'i, salah. Tak boleh mazhab Syafi'i, tak boleh mazhab Hambali, tak boleh mazhab Hanafi, tapi kena ikut Al-Quran Sunnah. Kenapa kita nak belajar ikut-ikut mazhab ni? Kita kena ikut Al-Quran Sunnah. Kata-kata begini, tapi yang ni pun saya dah jawab sebelum ni, kata-kata begini dia nampak macam betul. Memang kita kena ikut Al-Quran Sunnah. Tetapi mazhab tu ikut Al-Quran Sunnah lah. Cuma dia mengikut pemahaman imam masing-masing, yang imam masing-masing mestilah ada perbezaan pendapat waktu faham. Sedangkan sahabat dahulu lagi juga berbeza pendapat dengan ayat yang sama ataupun dengan hadis yang sama. Jadi dua-dua ni tercela. Dua-dua ni tercela. Sebab tu kita tidak boleh ekstrim. Tidak boleh ekstrim. Tidak boleh di pihak sana, tidak boleh di pihak sini secara ekstrim. Kita berada mu'tadil wasati di tengah-tengah. Jadi kita tidak fanatik mazhab dengan mengatakan hanya mazhab aku yang betul, mazhab orang lain salah. Dan begitu juga kita tidak menyalahkan semua mazhab. Sebab semua mazhab berusaha ke arah yang sama, iaitu memahami Al-Quran dan Sunnah. Okay, jadi tercela dua-dua ni, kita tak nak ikutlah dua-dua ni. Okay, kemudian berlakunya fenomena penyusunan ataupun letak hukum kanun. Hukum kanun waktu ini maksudnya inilah hukum kanun yang
buatan ni kan. Man-made. Man-made maksudnya boleh jadi itu sebahagian daripada Al-Quran Sunnah, boleh jadi ikut kepala. Sebab tu Ana sebutkan tadi, contohnya di banyak negara, Malaysia termasuk, adanya mahkamah syariah, adanya mahkamah bukan syariah ataupun konvensional. Sedangkan kalau ikutkan mahkamah syariah, dia akan apply apa? Dia akan apply syariah. Segala hukum hakam yang ada dalam Al-Quran Sunnah akan diuruskan ataupun dikendalikan oleh hakim. Adapun kanun yang wada'i tak semestinya ikut Al-Quran Sunnah. Tapi Alhamdulillah yang dibuat oleh Saudi lah. Ini sekali lagi Ana sebut sebab buku ni ataupun nota ni dikarang oleh orang Saudi. So banyak contoh-contoh situlah. Sebab kami belajar guna kitab ni juga. Ki aghra dha'fu al-ummatul islamiyah fi hadzal asr a'da ad-din. Jadi bila makin lemahnya umat Islam, mereka pun dah banyak tak faham dengan agama ni, macam mana dia nak hadapi serangan orang luar, serangan musuh. Kemudian berlaku pula kejumudan, orang dah tak nak belajar fiqah dan sebagainya, maka itu memberi kesan kepada abna'il muslimin, kepada anak-anak orang Islam. Anak-anak orang Islam boleh ke jadi macam dulu, macam Imam Nawawi yang pada umur lebih kurang 9 tahun, waktu kanak-kanak, dia menangis tak nak pergi main bersama kawan-kawannya sebab nak belajar. Dia terbalik main tak nak, so menangis sebab nak pergi belajar. Tak ada dah zaman sekarang. Mungkin ada tapi tak ramai. Bil hadaratiz zaifah lil a'da. Dan kemudian dia dahlah lemah. Dia terpengaruh pula dengan ketamadunan orang luar. Dia terpengaruh ataupun dia pergi respect pula orang-orang yang menjadi musuh Islam. Wa bada ad-dhaghtu 'ala al-fiqh, jadi menjadi tekanan kepada fiqh, maka ditukarkan dengan qawanin wad'iyah, dengan hukum kanun buatan. Wad'iyah mim kalimah wada'a, diletakkan. Maksudnya bukan Allah yang letak tetapi manusia yang letak. Fi ghalibi biladil muslimin, di kebanyakan negara Islam. Jadi boleh kita katakan zaman sekarang ni semua negara Islam dia ada kanun wada'i. Dia ada hukum kanun man-made, orang yang buat. Macam Malaysia ada perlembagaan. Maksudnya perlembagaan tu betul ke, adakah memang kita nyatakan Islam sebagai agama rasmi, tetapi betul-betul ke konten ataupun setiap mahkamah akan ikut Al-Quran? Tak juga, sebab awal-awal kita dah bahagikan konvensional syariah. Okey. Alhamdulillah, Ana tak nak panjangkan sebab itu lagi luaslah perbahasannya yang kita boleh belajar dalam fakulti undang-undang. Dan bukan kepakaran saya. Okey, kemudian fi awakhiril qarni, pada akhir kurun ke-13, maka Daulah Osmaniyah yang hampir jatuh tadi, dia lihat keperluan untuk letak hukum kanun madani. Hukum kanun madani. Madani bukan madani yang angkat 5 jari itu bukan. Madani lah bandar. Hukum kanun bandar. Jadi kalau bandar tu dia kena ada hukum apa? Ala qaulin mukhtar fi madhhabil Hanafiyah. Jadi waktu tu bermazhab Hanafi. Sebab tu Ana sebut sebelum ni, mazhab Hanafi antara yang pesat berkembang sehingga sekarang, sebab zaman Osmaniyah pada akhir sebelum dia jatuh, dia menguatkan ataupun dia menyokong mazhab Hanafi. Qadi ataupun hakim yang dilantik pun daripada mazhab Hanafi. Jadi tersebar sekarang ni banyak mazhab Hanafi lah. Pergi China, pergi India, Pakistan, India, semua mazhab Hanafi. Litakhruja litukhrija mahakimaha minal ikhtilafat. Jadi kenapa dia nak letak hukum kanun? Mungkin ada kebaikan juga yang dikatakan di sini supaya dia keluar daripada khilaf. Fa'adda zalika ila sudur majalatil ahkam al-adliyah. Maka terbitlah selepas itu satu majalah
ahkam keadilan. Justice, hukuman keadilan. Ada majalah ataupun macam jurnal lah yang diterbitkan oleh mahkamah tersebut. Okey. Jadi boleh ke buat hukum kanun ni? Pertama sekali, hukum kanun ni disetujui oleh mazhab Hanafi. Kata boleh letak hukum kanun. Dan kenapa kita letak hukum kanun ni sendiri? Supaya bila dah ada statement ataupun bila dah ada perlembagaan lah kita kata, maksudnya orang dah tak boleh berkhilaf. Orang dah tak boleh berkhilaf. Contohlah macam saya sebut sebelum ni, isu talak satu tetapi disebutkan 3 kali ataupun di 3 tempat berbeza secara berulang. Adakah dianggap talak satu ataupun talak 3? Maka ada khilaf. Jumhur mengatakan 3 lah. 3. Ala kulli hal, ana tak ingat dia punya isu tu siapa yang jumhur. Tapi ala kulli hal memang ada khilaf lah, ada yang kata 3, ada yang kata 1. Jadi bila benda ni, kalau kita tak buat hukum kanun, tak buat statement rasmi dari mahkamah, maka orang akan berkhilaf lah. Sentiasalah berkhilaf. Contohlah si suami dia berpegang dengan pandangan mazhab yang mengatakan jadi 3. Isteri pula berpandangan mazhab yang anggap 1 sahaja. Sebab dalam satu majlis contohnya kan. Jadi akan adalah khilaf dan tak akan putus. Jadi hakim ataupun mahkamah ketika itu buat satu rule iaitu kanun wad'i untuk bagi tahu kata putus. Untuk bagi tahu kata putus. Okey, baik. Seterusnya, jadi kanun wad'i ini taklah salah secara total. Dia ada kepentingan ataupun ada benefit juga. Baik, isu seterusnya percetakan turas fiqhi wa nashrihi. Bila kita dah ada macam-macam isu tadi, mula juga pada zaman sekarang ni, percetakan turas dan penerbitan. Jadi alhamdulillah sampai kepada kita banyak kitab lah yang kita boleh telaah. Rajin tak rajin sahaja, kita boleh baca kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad. Kita boleh baca di kitab Imam Syafi'i, Al-Um, Ar-Risalah. Kita boleh baca Al-Mudawwanat oleh Imam Malik. Kita boleh baca Imam Hanafi dia payah sikit. Sebab Imam Hanafi dia tak menulis. Dia tak menulis banyak. Dia lebih kepada menjawab secara lisan dengan anak murid dia. Jadi setakat ni memang Ana pun tak adalah buku Imam Abu Hanifah. Sangat susah nak dapat ataupun dikatakan sebenarnya dia tak tulis buku pun. Ada satu namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Tapi dikatakan bukan dia tulis. Ala kulli hal sangat sukar Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab pertama fiqh di dalam umat Islam, dia dikatakan tak tulis banyak lah. Dia lebih kepada mengajar dan menjawab soalan. Dan dia sebenarnya businessman asalnya. Okay, lamma bada'at hamlah Napoleon. Dan ni pernah dengar kan nama ni. So dia ada kaitan jugalah yang ada di Mesir tu. Begitu juga di area fiqh ni. Bila kita nak cetak fiqh, kita nak cetak kitab-kitab fiqh, mestilah kena ada benda untuk mencetak, alat cetak. Maka antaranya kita boleh bagi kredit lah juga lepas kedatangan ataupun dia punya dia punya penjajahan Napoleon Bonaparte ke atas Mesir. Waktu tu dia bawa sekali alat-alat pencetak. Dan alhamdulillah dengan kehendak Allah bertukarlah benda ni daripada menyusahkan kita, memudahkan kita untuk menyebarkan lagi kitab-kitab umat Islam. Cuma awal-awal tu, kalau ikutkan ada sejarah sikit lah, ada cerita panjang sikit, iaitu ada ulama yang tak bagi, jangan cetak. Sebabnya pertama tu daripada barat, daripada France kan, Napoleon tu. Kemudian dalam masa yang sama, kalau kita terima percetakan ni,
maksudnya kita akan hapuskan pekerjaan jurutulis. Jurutulis, yang mana jurutulis ni zaman dulu sangat famous dan dia jadi career yang famous. Contoh, antum ada kitab, antum ada nota muzakirat ke apa ke, nak photostat, dia tak ada photostat lah zaman dulu. Jadi pergi dekat dia, si fulan ni, maka si fulan ni akan ambil masa beberapa hari, dia akan salin balik. Salin. Yang dinamakan naskhun. Jadi bila dah siap tu dia bagi kat kita lah pula. Jadi itulah namanya macam fotokopi. Tapi sebenarnya jurutulis yang kopi balik. Itu hakikat asalnya. Jadi bila kita bawa mesin cetak ni, means orang yang jurutulis selama ni akan menganggur. Tak ada job. Tapi sebenarnya itulah alhamdulillah dengan kedatangan dia ni, kita bukan bersyukur kepada dia, tetapi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan semuanya bergerak lancar. Adanya matba'ah yang pertama, seperti yang antum tahu, matba'ah bulaq. Jadi lepas tu ada percetakan-percetakan yang lain yang memudahkan. Kalau bayangkan jurutulis tadi tu, ambil masa lebih kurang 2-3 hari, baru siap satu naskah. Macam mana kita nak sebarkan banyak-banyak? Kan? Contohnya, kita nak print ataupun nak photostat untuk 40 orang. So lamalah tunggu dia. Ataupun kita kena suruh orang ramai pula buat untuk sama-sama jurutulis tu fotokopi kan. Ala kulli hal, dengan kedatangannya Hamlah Faransiyah tadi ke Mesir, maka waktu tu mula percetakan kitab-kitab Islam dan tersebarnya kitab-kitab Islam. Jadi antara kitab yang disebarkan tu adalah kitab fiqh, kitab usul fiqh. Wa min awail al-matabi'. Tetapi antara awal percetakan yang awal yang mengambil berat dengan kitab-kitab fiqh seperti yang antum tahu adalah matba'ah bulaq ataupun nama lainnya adalah al-matba'ah al-amiriyah. Macam yang general lah. Yang general punya publication ketika itu. Jadi suka nak buat selingan sikit di sini. Kita selama ni belajar menuntut ilmu, apatah lagi menuntut ilmu agama, walaupun kita dipisahkan dengan banyak subjek, ataupun mungkin lepas ni sambung degree nanti, degree yang berbeza, kan? Syariah ke, tafsir ke, jangan secara hakikatnya mereka tak berpisah sebenarnya. Mereka ada hubung kait, cuma kita je yang tak mampu. Ini pun sebenarnya dah sebut banyak kali. So, benda yang kita dah belajar tu, ada lagi di sini. Al-ijtihadu al-jama'i wal-majami' al-fiqhiyah. Panjang lagi ke slide? Okey. Seterusnya, isu ataupun fenomena yang berlaku pada zaman moden, wujudnya ijtihad secara berjemaah dan adanya institusi kefatwaan atau institusi fiqh. Fiqh Institute. Apa maksud ijtihad? Dah hurai dah dalam kitab usul fiqh. So ana tak perlulah rasanya untuk huraikan lagi. Tapi kali ini secara berjemaah. Secara berjemaah. Bukan seorang-seorang. Bukannya seperti Imam Syafi'i yang keluarkan fatwa. Rasanya lebih kurang 15 tahun dia dah dibenarkan untuk keluarkan fatwa. Kemudian Imam Malik boleh keluarkan fatwa. Imam Ahmad boleh keluarkan fatwa. Tanya apa-apa dia akan keluarkan fatwa apa yang dia tahu. Tapi zaman sekarang tak. Lemahnya keilmuan kita, jadi kita terpaksa bergabung ramai-ramai. Ramai-ramai kepala bincangkan. Dan ini dibuktikan dengan penubuhan institut-institut fiqh. Contohnya di Mesir ada Darul Ifta. Di Arab Saudi sendiri ada Hay'ah Kibaril Ulama. Macam ataupun Lajnah Daimah. Satu komponen ataupun satu institut untuk keluarkan fatwa. Di Malaysia juga adanya jabatan mufti setiap negeri. Dalam mufti pun ada banyak kat Malaysia. Kemudian di setiap negeri itu pun ada jawatan kuasa. Untuk makluman, dan kalau antum tahu, antum kena tahulah. Kalau tak tahu, kena tahu. Mufti ni
dia bukan dia seorang bagi fatwa. Contohnya di Selangor kita ada sahibul fadilah Dr. Anhar Opir. So Dr. Anhar Opir sebagai mufti Selangor, bukan dia yang keluarkan fatwa, tetapi dia yang lead mesyuarat fatwa yang dianggotai oleh lebih kurang mungkin 13 macam tu. Nak tak pasti bilangannya, tapi setiap negeri itu begitulah. Daripada Johor sampai ke Perlis, mufti-muftinya ada orang di belakang ni. Dia cuma ketua mesyuarat dan dialah yang akan bagi kata putus dan sign fatwa tu. Kemudian angkat kepada sultan. Tetapi PK-nya ramai. Dalam 12-13 orang. Itu yang dimaksudkan dengan ijtihad jama'i. Jadi mungkin dalam 12 orang tu, ada yang pandai fiqah, ada yang pandai Al-Quran, ada yang pandai tafsir, ada yang pandai hadis, ada yang pandai sastra Arab. Jadi nak gabungkan, barulah dapat ijtihad jama'i, barulah kita boleh keluarkan fatwa. Sedangkan imam-imam terdahulu seperti An-Nawawi, Al-Ghazali dan lebih awal daripada tu macam imam kita, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia tak perlukan kepada ramai-ramai ni. Dia sendiri seorang boleh keluarkan hukum. Wallahualam. Panjang pula ni sebenarnya dah disebut tadi. Maksud dengan ijtihad jama'i adalah mengeluarkan usaha beramai-ramai yang terdiri daripada fuqaha dalam perbahasan dan pengkajian dan bermesyuarat untuk keluarkan hukum syar'i bagi sesuatu masalah yang zanni. Zanni lawan kepada qat'i, yang mana qat'i ni kita tak boleh berkhilaf lah. Contohnya macam solat 5 waktu, puasa wajib pada bulan Ramadan, yang ni tak perlu lagi ijtihad. Tetapi yang perlu ijtihad contohnya masalah zanni. Masalah boleh ke kita putuskan soft, kita cerai-ceraikan, kita jarakkan soft ketika COVID. Boleh ke kita wajibkan, pemerintah wajibkan untuk cucuk dia punya ni vaksin dan sebagainya. Hukum-hukum yang baru yang perlukan kepada ijtihad, maka ramai-ramai mereka akan berijtihad untuk buat kata putus. Wa kana ihya'uhu an tariqi insya'il hay'at, dan nak menghidupkan ijtihad secara beramai-ramai ni kena ada institusi ataupun al-hay'at, bermaksud council, lembaga dan institusi fiqh. So antaranya yang paling masyhur di Al-Azhar ada Majma'ah Al-Buhus Al-Islamiyah dan ada Darul Ifta' juga untuk persediaan bagi mufti. Kemudian di Saudi, di sini ada Hay'ah Kibaril Ulama yang mana diketuai oleh mufti sendirilah. Mufti ketiga Arab Saudi yang kita sebut tadi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dan bawah-bawahnya ada semua, boleh kita kata semua tu profesor lah. Semua tu profesor daripada universiti. Kemudian Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang berada di bawah lembayung Arab League ataupun Liga Negara Islam. Kemudian adanya Majma' Al-Fiqh Al-Islami Duali, adanya Institut Fiqh juga, OIC kalau tak silap lah. Ala kulli hal, ini semua yang dibina sebab apa? Sebab kita tak mampu keluarkan hukum seorang-seorang, so kita berjemaah. Hatta berjemaah pun akan berkhilaf dengan jemaah yang lain. Mungkin fatwa di Azhar berbeza dengan di sini. Mungkin di sini berbeza dengan di Malaysia. Wallahu alam. Kemudian ada Majma' Fiqhi, Institut Fiqh di India. India pun ada tokoh-tokohnya lah. Seperti Abul Hasan Ali An-Nadwi dan sebagainya. Ijtihad al-jama'i wal majami' al-fiqhiyah. Okey, seterusnya. Kenapa kena ada? Kenapa kena buat grup? Pertamanya untuk merealisasikan prinsip syura. Sebab kita dah tak mampu dah nak keluarkan secara peribadi. Jadi kita kena ramai-ramai. Dan kalau ramai-ramai kena bincang lah. Kena syura supaya dapat kata putus. Bukan seorang sahaja punya pandangan. Kemudian yang kedua adalah adaqu wa aswab. Lebih tepat dan lebih betul daripada ijtihad persendirian. Contohlah, let's say kita ada mujtahid zaman sekarang. Ada alim sungguh yang betul-betul alim. Boleh keluarkan
pendapat seperti imam-imam yang dulu konon lah. Contoh kalau ada, sebab bagi Ana macam tak ada lah. Contoh dia kata kalau ada, maka ketahuilah kalau ijtihad beramai-ramai lebih benar, lebih tepat daripada ijtihad perseorangan. Sebab mungkin dia tak nampak apa yang kita nampak. Bila ramai-ramai, mungkin si fulan nampak benda lain. Si fulan nampak aspek yang lain daripada angle yang lain. Kemudian yang ketiga, yujid at-takamul bainal mujtahidin, akan membentuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Contohnya macam tadilah yang pakar Al-Quran mungkin boleh top up. Yang hadis pula kata bawa hadis dia. Yang fiqh pula yang sastra Arabnya, apa kata mereka. Kemudian yang keempat, menjadikan as-siqah akbar, menjadikan our trust kepada fiqh ni lebih besar. Kita lebih percaya, especially dalam bab-bab yang tidak ditemukan lagi. Contohnya macam COVID dan sebagainya kan. Kalau sekadar seorang dia kata, boleh jarakkan soft ketika COVID. Mungkin orang tak siqah. Tetapi kalau ramai-ramai sebut, mufti ni kata boleh, mufti ni kata boleh, mufti ni kata boleh. So dah ramai-ramai sebut, maka yaj'al as-siqata akbar. Kelima adalah sabil ila tauhidil ummah. Ini salah satu cara untuk menyatu padukan umat. Untuk satukan kalimah mereka. Baik. At-tajdid fi ta'lif wa siyaghatil fiqhiyah. Yang ni mungkin dah nak habis dah juga. Pembaharuan pada penulisan fiqh. Syahida hadzal asr tajdidan. Baik, era ni juga memperlihatkan pembaharuan dalam aspek penulisan. Jadi adakah penulisan yang zaman sekarang ni macam Imam Syafi'i punya penulisan? Tidaklah. Apa dia punya aspeknya? Antaranya yang pertama, taqnin al-fiqhi al-islami. Fiqh tu dijadikan qanun. Kan tadi kita ada sebut qanun wad'i. Jadi apa maksudnya? Siyaghatul ahkam fi mawadin qanuniyah sahlah. Mungkin kalau yang ambil undang-undang syariah lepas ni lebih fahamlah apa yang dimaksudkan kat sini. Iaitu kita ambil contohnya undang-undang ataupun akta 1, enactment 1. Contohnya dalam perlembagaan, kalau apa, enactment negeri, enactment 1 sekian. Dia bukan ayat Al-Quran, tetapi dia satu statement. Yang mana statement tu diambil juga daripada fiqh. Kenapa munculnya benda-benda macam ni? Ana fihi manjatun min istiradil qawanin al-wad'iyah. Kerana apa? Sebab kita nak elakkan orang pergi ke qanun wad'iyah. Qanun konvensional lah. Jadi berbanding kita pergi kepada qanun France ke, qanun US ke apa ke, kita buatlah qanun sendiri daripada fiqh yang kita belajar selama ni. Dan itulah tercetusnya idea mahkamah syariah. Dalam mahkamah syariah dia ada akta dan enactment juga. Tetapi adakah akta dan elemen tu dia buat sendiri, dia buat kepala sendiri? Tak. Contohnya apa? Sebat semua tu kan. Tu semua diambil daripada fiqh juga, cuma dibuat dengan sirah ataupun dengan lafaz yang berbeza dalam bentuk akta dan enactment. Kemudian yang kedua adalah su'ubatur ruju'. Orang dah mula susah nak merujuk kepada penulisan fiqh yang panjang-panjang. Kan berbanding kita nak pergi ke kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan sebagainya yang memeningkan kita. Bukan imam tu yang peningkan kita, tapi kita yang tak mampu, sebab tu kita pening. Jadi kita buat lafaz yang baru dalam akta dan enactment yang ayatnya lagi mudah. Kemudian yang ketiga, keperluan untuk kestabilan sistem kehakiman. Sistem kehakiman, judiciary. Kalau dekat Malaysia ada 3 kan? Ada eksekutif, legislatif dan judiciary. So untuk memartabatkan mahkamah ni, kena buat enactment lah. Kena buat enactment ataupun kena buat akta yang sesuai dengan fiqh. Dan yang keempat, ta'rifun nas bil ahkami al-qada'iyah. Memperkenalkan manusia dengan hukum-hukum qada'.
dengan hukum-hukum kehakiman. Sebab itulah bila orang yang belajar syariah, dia kadang-kadang belajar juga kehakiman. Sebab kehakiman dia terbit daripada fiqh. Dia terbit daripada fiqh. Cuma kehakiman ni dia ada elemen yang lebih sikit, iaitu dia boleh mewajibkan. Dia boleh mewajibkan. Contohnya mufti, bila dia keluarkan fatwa, dia keluarkan fatwa je lah. Ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tapi kalau dia still buat, nak buat macam mana kan? Dia berdosa, dia tanggung sendirilah. Tapi kalau mahkamah, kalau dia kata tak boleh buat, tak boleh buat. Kalau dia buat, selain dia daripada berdosa, dia boleh ditangkap. Ataupun dijatuhkan hukuman. Itu berbeza antara qadhi dan mufti. Okey, seterusnya contoh. Contohnya ada majalah tadi yang dikeluarkan pada era zaman Osmaniyah tadi, Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Dalam tu boleh tengoklah semua kes-kes ataupun isu-isu yang berkaitan dengan law. Kemudian perbuatan yang dibuat oleh ataupun usaha yang dibuat oleh Muhammad Bashar di Mesir kan, yang mana dia mengeluarkan kanun, mengeluarkan hukum kanun bertepatan ataupun sesuai dengan mazhab Al-Hanafi. Sesuai dengan mazhab Al-Hanafi. Okey, seterusnya. Waktu ni juga ada ensiklopedia fiqh. Ensiklopedia, nama pun ensiklopedia. Maksudnya dia ada semua perbahasan dalam tu. Hampir semualah. Maksud ensiklopedia adalah namtun min at-ta'lif, iaitu gaya penulisan yang menulis secara terperinci, secara objektif dan tersusun mengikut mu'jam, mengikut kamus lah. So macam kamus kita ada huruf A sampai Z, ataupun kalau Arab alif sampai al-ya. So begitu juga dalam ni. So isu-isu yang melibatkan huruf alif semua di hadapan. Macam itulah. Disusun mengikut huruf mu'jam. Dan setiap isu tu akan dibahaskan secara terperinci. Antara yang itu boleh rujuk adalah Mawsu'ah Fiqhil Islami di Dimashq, Syria, Mawsu'ah Fiqhil Islami di Mesir, dan Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ini antara yang paling masyhur dan paling panjang. Dekat situ ada perbahasan semua mazhab. Tapi mungkin tak sesuai untuk beginner lah. Contohnya sesuatu isu, dia keluarkan semua mazhab. Itu barulah bagi konklusi. Ala kulli hal, itu gaya yang kedua, ensiklopedia. Yang pertama tadi, kanun, buat jadi undang-undang. Yang kedua ada ensiklopedia. Yang ketiga, terbalik ni. Yang ketiga adalah teori-teori fiqh. An-nazariyat al-fiqhiyah. By the way, macam kita sebut tadi, tiga-tiga ni tak ada zaman imam lah. Zaman imam-imam terdahulu, tapi zaman sekarang ada. Gaya penulisan dia berbeza. Apa maksud nazariyat al-fiqhiyah? Teori-teori fiqh. Maksudnya adalah kefahaman secara umum yang menggabungkan ataupun menjadi sistem yang merangkumi dalam tu semua cabang-cabang yang berbeza. Contohnya teori hak, teori undang-undang. Ala kulli hal, apa beza nazariyat dan apa beza kaedah? Kaedah kita dah hurai sebelum ni dalam matan ataupun nazam qawaid fiqhiyah. Di situ saya dah huraikan maksud kaedah. Apa beza kaedah dan nazariyah? Kaedah terpakai untuk semua. Bawah satu kaedah, bawah satu rule ada semua isu-isu lain. Contohnya innamal a'malu binniyat, al-yaqin la yazulu bisyak. Ada 5 lah kaedah utama yang kita dah hurai sebelum ni. Adapun nazariyat, dia adalah bina'un am. Binaan yang umum yang di bawahnya pelbagai isu. Mungkin hukum cabang, mungkin dan dia tak semestinya merangkumi hukum fiqh secara keseluruhan. Itu bezanya lah. So kaedah terpakai semua,
Nazariyat mungkin terpakai untuk sesuatu, tak terpakai untuk benda yang lain. Contohnya, Ja'a an tariq Mahmud Fathi, contohnya karangan oleh Syekh Mahmud Fathi, tajuk Nazariyatu Ta'assuf fi Isti'malil Huquq fil Fiqh Islami. Teori kemelampauan ketika menggunakan hak-hak di dalam fiqh Islam. Summa tawalat al-mu'allafat, kemudian diikuti dengan penulisan yang lain seperti teori akad di dalam fiqh. Contohnya bila kita sebut akad, kan, itu pun biasa dengar perkataan ni, akad ataupun akdun. Akad-akad ni adakah terpakai untuk semua bab? Tak terpakai. Contohnya dalam solat, dalam puasa tak ada akad. Tapi jual beli ada akad. Nikah ada akad. Haji tak ada akad. Jadi macam saya sebut tadi, nazariyat dia mungkin ada benda yang dia apply to, tapi ada juga benda yang tak non-applicable. Tapi kalau kaedah dia terpakai untuk semua. Contohnya niat. Kan kaedah, antara kaedah kulliyah, kaedah kubra di dalam fiqh adalah innamal a'malu binniyat. Jadi ketika nikah kahwin pun kena ada niat, talak pun kena ada niat, solat pun kena ada niat, dia terpakai untuk semua. Okey, baik. Seterusnya, majallah. Majallah. Tadi kita kata ada taknin, ada mausu'at, ada nazariyat. Yang keempat adalah majallah. Majallah ni bukan majalah manga ke apa ya. Tapi majallah ni maksudnya jurnal lah ataupun artikel. Antara yang ditulis secara akademik seperti Majalatul Buhus Al-Islamiyah di Riyadh, Saudi. Kemudian ada Majalatul Adl di Saudi juga. Ni bukan tadi yang tadi yang mazhab Hanafi Daulah Osmaniyah tu majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Yang ni Majalatul Adl. Oleh Kementerian Justice, Ministry of Justice, Kingdom of Saudi Arabia. Kemudian ada Majalatul Ulum Al-Syar'iyah di Saudi juga, diterbitkan oleh University Imam di Riyadh. Ala kulihal semua contoh ni Saudi lah. Sebab penulis orang Saudi. Tapi majalah-majalah yang lain pun ada juga. Okey, seterusnya pembaharuan, narasi yang terakhir, pembaharuan dari sudut pengajaran. Tadi kita bahas pembaharuan penulisan. Ada gaya menulis kanun, ada gaya penulisan ensiklopedia. So kali ni ada juga pembaharuan waktu nak mengajar orang fiqh. So adakah kita belajar fiqh ni macam Imam Syafi'i belajar? Mestilah tak. Mestilah jauh beza dengan macam mana mereka belajar. So yang pertama adalah dibangunkan ataupun ditubuhkan fakulti ataupun ma'had-ma'had syar'i. Institut-institut syar'i dan pusat-pusat kajian. So kita belajar mengikut kuliah. Contohnya ada kuliah syariah di Al-Azhar sana, kuliah syariah di Dimashq, Syria, di syariah di Baghdad, kuliah syariah di University Ummul Qura Mekah. Dan Ummul Qura tak ramai Malaysia lah, kurang daripada 10 orang. Kuliah tu syariah di University Imam Muhammad bin Saud, Riyadh. Ala kulihal di setiap negara ada kuliah syariah. Hatta di Malaysia, UIA, USIM, ada kuliah syariah. So, yang mana kuliah syariah ni of course tak ada zaman Imam Syafi'i lah. Okay, kemudian kedua, adanya gaya penulisan secara informatif ataupun secara instructional ataupun kita boleh kata secara pendidikan lah. Pendidikan. So, zaman ni ditulis buku yang mudah ayatnya untuk beginner faham. So sebab itulah macam saya sebut dan saya tekankan sebelum ni, untuk belajar fiqh, kita buka kitab yang mudah-mudah dulu. Dan insya-Allah kalau ada peluang, kita akan bedahkan. Contohnya Imam Syafi'i, kita ada Matan Zubat ataupun ada Safinatun Najah. Kita ada Abi Syuja' yang mana antum dah belajar syarahnya waktu stam Al-Iqna'. Ala kulihal, semua ni untuk beginner-beginner. Kita tak adalah pergi terus kepada Imam Nawawi punya kitab,
Al-Ghazali punya kitab, yang mana tu lebih susah untuk kita faham. Ada pun kitab-kitab yang mudah tu yang ditulis oleh zaman terkemudian, adanya tajdid, iaitu bahasanya mudah dan pendek-pendek dan disusun mengikut bab. Jadi sangatlah mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga adalah tawzif asalib at-ta'lim. Waktu ni dah mulanya orang bekerja untuk mengajar fiqah. So zaman dulu tak adalah Imam Syafi'i pergi ke rumah-rumah pergi ke sekolah mengajar ke, tak ada. Tak ada gaji pun. Tetapi zaman sekarang dah ada tawzif. Tawzif daripada kalimah wazifah iaitu job lah. Job untuk mengajar. Tu'akidu ala isyrakil muta'alim fi mimma yushimu ataupun yashumu fi tanmiyati malakatihil fiqhiyah bi syaklin akbar. So waktu tu ramailah mula mengajar, adanya job lecturer, adanya job guru. Sama ada di masjid ke, di tempat-tempat tertentu ke, di sekolah ke. Sama ada ta'lim ta'awuni yang diajarkan adalah grouping session, mengajar untuk menyelesaikan masalah. Kan kalau kita belajar fiqh, kita diberi soalan. Huraikan apa hukum ni, bagi alasan. So itu untuk kita belajar halul muskilat, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian asfu zihni, macam peteminda macam tu, dan berlakunya perdebatan antara idea-idea. So dalam kelas lah masanya untuk kita bincang. Apa hukum sekian-sekian? Adakah ada satu hukum sahaja? Contohnya hukum nikah. Kan, untuk belajar hukum nikah sendiri asalnya adalah harus, dan ada masa dia boleh jadi sunat, ada masa dia boleh jadi wajib, ada masa dia boleh jadi haram. Jadi kenapa semua tu? Itu lepas kita belajar fiqh barulah kita tahu benda-benda itu. Baik, al-ifadah. Macam dah nak habis Okay, al-ifadah min thawratil ma'lumat. So yang paling jelas sekali pada zaman sekarang adalah teknologi maklumat lah, ataupun komunikasi. So kita guna pakai untuk memudahkan fiqh. Contohnya, kita dah ada banyak alat elektronik, ataupun kita dah guna internet, asyabakatul alamiyah, untuk jawab-jawab persoalan fiqh. So bukanlah antum sekadar perlu buka buku ataupun tanya ustaz bila jumpa, tapi antum sendiri boleh Google sahaja untuk tahu hukum. Tapi of course kena website yang muktamad lah, ataupun yang terpercaya. Contohnya Islam Q&A, Islam Web. Dan kalau di Malaysia ada Jabatan Mufti Wilayah, Al-Maktabah Al-Bakri dan sebagainya yang siqah, yang terpercaya. Adapun sekadar Google, Blogspot ni semua belum tentu lagi lah. Okay, kemudian nombor satu tadi ada electronic device. Zaharat masyari' tu'addu naqlatan fil maidan fahaqqaqat kathiran minal matalib. Jadi benda-benda ni memudahkan kita. Hatta di arena ataupun dalam bidang hadis pun dah ada. Walaupun ini bukan kepakaran saya lah, tapi contohnya dalam bidang hadis kita ada beberapa website lah, semak hadis semua tu kan. Letak aja dalam tu hadis apa yang kita dengar kan. Ni hadis Nabi ke tak? So kita tulis, so dia akan keluarkanlah matanya serta sanad-sanadnya, serta bagi tahu apa statusnya, sahih, lemah dan sebagainya. So fiqh pun ada juga, kita bagi tahu saja hukum, ataupun kita tanya kan, hukum solat jamak bagi orang yang belum bermusafir, orang yang masih di rumahnya tapi berniat bermusafir. So benda-benda macam ni ada jawapan. Ataupun kalau tak ada pun, kita boleh direct contact kepada admin website tu, iaitu Syekh tu sendirilah, untuk menjawab. Kemudian internet lah, internet tadi. Jami' Al-Fiqh Al-Islami, untuk yang internet adanya khidmat-khidmat fiqh secara berbentuk ataupun berskala besar untuk memudahkan kita kepada sumber asal, untuk memudahkan kita untuk menelaah fatwa, memudahkan kita untuk belajar fiqh, memudahkan kita untuk mewujudkan
bi'ah ataupun suasana fiqah yang boleh bertukar pendapat. Setiap 4 ni semua ada website belaka. Contohnya untuk kita rujuk kitab, contohlah antum belum lagi ke negara Arab tapi nak belajar kitab Arab, buka sahaja Asy-Syamilah ataupun buka sahaja Al-Waqfiyah. Semua kitab-kitab Arab, hampir semua boleh saya katakan semua ada situ. Dalam bahasa Arab lah, sama ada PDF ataupun dia dah jadikan wording. So senang je nak tengok Sahih Bukhari, Google je. Sahih Muslim, boleh je tengok sendiri. Cuma nak tak nak je lah. Okay, kemudian Taisir Al-Ittila', kita boleh tengok fatwa. Contohnya tadi kita boleh Google sahaja Islam Web, Islam Q&A ataupun Mausu'ah tadi kan, ensiklopedia fiqh, Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Semua tu ada dan jawapannya dikendalikan oleh syekh yang terkemuka. Kemudian aujadat bi'at, kemudian kita boleh belajar fiqh juga. YouTube-nya, contohnya saya masyhurkan, kalau ada yang minat untuk belajar di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram, dia dah ada website rasmi. Tapi secara jujurnya tak famous lah. Sebab biasalah kan, kuliah masjid pun bukan orang tengok sangat. Tetapi contohnya pengajian di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif dan pengajian di Masjid Al-Haram yang kami juga turut sertai secara face to face, itu boleh pergi kepada YouTube-nya lah. Setiap hari ada masyaikhnya. Ada yang ajar tafsir, ada yang belajar ajar fiqh. Ikutlah. Ikut nak yang mana. Kemudian aujadat bi'at bahthiyah. So ada juga website yang untuk tukar pandangan. Untuk tukar pandangan. Kadang-kadang ada certain website kita boleh boleh tanya soalan tambahan ataupun kita boleh bagi komentar. Ala kulli hal itu zaman sekarang yang sangat mudah tetapi kita yang tak guna sebaiknya. Pesanan guru saya, dia kata sebenarnya kalau kita bandingkan situasi ataupun kita bandingkan kemudahan zaman dulu dengan zaman sekarang, of course ni lagi mudah. Sepatutnya secara logik akalnya dengan kemudahan yang ada semua ni, kita boleh jadi lebih alim daripada Imam Syafi'i. Ini bukan bukan apa yang terjadilah. Ini sekadar jangkaan. Sebab Imam Syafi'i dulu kena bersusah payah berkelana daripada Palestin, pergi Madinah, pergi Mesir, pergi Iraq, semata-mata untuk dapat ilmu dan belajar. Dan sampai kisah masyhur dia tak ada pena, dia tulis dengan ailiu dan sebagainya, tak ada buku, tak mampu beli. Yang mana semua tu ada pada kita. Kita boleh menulis, kita boleh dapat ataupun kita boleh akses kitab-kitab. Tapi malangnya kita tak dapat jadi seperti mereka sebab berbezanya kita hanyalah usaha, juhud ataupun mujahadah. So maksudnya senang ceritanya benda dah mudah, kita yang malas. Okey, seterusnya. Okey, habis. So alhamdulillah kita dah selesai dengan penghujung era moden, iaitu mengambil benefit, mengambil faedah daripada revolusi industri maklumat. So kita gunakan untuk fiqh juga. So zaman sekarang apatah lagi dengan ada AI ChatGPT ni, boleh dia menjawab hukum-hukum fiqh. Cumanya yang tu anak tak syorkan lagi lah. Kami pun masih buat kajian lagi sekadar mana ketepatan jawapannya, sebab dia memang pandai kan ChatGPT ni. Bila kita tanya hukum, dia buat macam ensiklopedia jugalah. Dia boleh keluarkan semua kata-kata imam. Contohnya dalam isu ni, contohnya kita tanya apa hukum membaca doa kunut ketika solat witir. Jadi dia akan bagi semua pandangan. Ada yang kata sunat, ada yang kata tak sunat, ada yang kata harus, ada yang kata sunat hanya di separuh terakhir Ramadan seperti mazhab Syafi'i. Ada yang kata kunut sepanjang tahun seperti mazhab Imam Ahmad.
Ada banyak. Dan last kali barulah dia bagi tahu kata putus dia. Slacknya dekat kata putusnya lah, kadang-kadang dia tak betul sangat. Tapi dari sudut jawapan yang atas-atas tu kadang-kadang betul je. Sekadar yang Ana tengok lah. Tapi kita still tak boleh depends on them untuk jawapan. Tapi sebaliknya kena gunalah website-website rasmi ataupun tempat-tempat yang terpercaya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ada apa-apa soalan ke? Sekejap Ana matikan recording.